بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan, sihat? Selamat Hari Raya. Kerana kita beraya sebulan, hari ini pun masih lagi jam di jalan. Ala kulli hal, kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita dipelihara daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini, sebarang musibah yang tidak mampu untuk dihadapi, khususnya kecelakaan jalan raya lah. Kebelakangan ini macam-macam kita dengar. Jadi dalam usaha dan niat yang baik untuk ziarahi, kunjung-mengunjung, perlu berhati-hati lah, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Moga-moga dengan usaha kita menempuh jam untuk perkara-perkara yang baik ini, kita diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi kita berada di bulan Syawal, dan pada malam ini saya insyaAllah kita ambil sikitlah daripada perbincangan kita di dalam kitab fiqh Al-Mu'tamad, fiqh dalam mazhab Syafi'i. Namun sebelum itu kita ingin mengingatkan bersama-sama kita terhadap amalan-amalan yang telah kita usahakan di bulan Ramadan. Saya suka untuk ingatkan kerana ini permulaan selepas kita lama berhenti rehat dan kita fokus kepada ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi apabila kita melepasi bulan Ramadan, keluar daripada madrasah Ramadaniyah ini, tidak lain tidak bukan kita mengharapkan, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan iman supaya kita dapat istiqamah dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan. Kerana kesungguhan kita di bulan Ramadan itu untuk mendapat pengampunan, untuk mendapat pahala. Anjuran itu bukan hanya terhenti di bulan Ramadan, bahkan tujuannya adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan hamba Allah yang bertakwa itu tidak hanya pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan seterusnya. Jadi kita mengimbau kembali ibadah kita di bulan Ramadan dan teruskan dengan ibadah tersebut. Tapi tak adalah kita nak teruskan tarawih setiap malam kan. Tarawih itu hanya khusus pada bulan Ramadan. Tapi paling kurang kita dapat konsisten, dapat istiqamah dengan paling kurang solat witir. Solat witir 3 rakaat. Tak mampu 3 rakaat, 1 rakaat pun tak apa. Kan? Maksudnya biarlah itu buah tangan yang kita bawa keluar daripada bulan Ramadan. Kita menunggu dan kita berhadapan dengan macam-macam kerenah kehidupan ini, sehinggalah kita bertemu kembali di bulan Ramadan pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi istiqamah itu bukan benda yang mudah, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada usaha, perlu kepada mengekang hawa nafsu dan sebagainya. Maka inilah kita mengingatkan kembali diri kita kepada amalan yang pernah kita buat di bulan Ramadan. Dan para ulama nyatakan antara ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya banyak-banyak amalan yang kita buat, ada kesan-kesan dia, ada tanda-tanda, ada ciri-ciri dia. Kita boleh ukur bahawa ibadah dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak confirm sebab kita tak tahu, tapi para ulama senaraikan, dan ianya berdasarkan kepada kita kata isyarat-isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran. Pertama sekali, amal ibadah yang dikerjakan, of course lah, kita kena Islam dan beriman. Alhamdulillah kita Islam, kita beriman. Sepanjang kita beribadah di bulan Ramadan, kita masih lagi menjaga iman kita masih lagi seorang Muslim, maka itu syarat pertama ibadah kita untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jaga iman supaya
kunci amalan kita diterima itu oleh Allah Ta'ala, maka kita jaga iman. Ini syarat pertama. Yang kedua adalah ikhlas. Apabila kita beribadah, adanya rasa ikhlas. Renung kembali apabila kita beribadah di bulan Ramadan. Kita bangun tengah-tengah malam, bangun sebelum subuh, bangun awal untuk bersahur, solat 2 rakaat, baca Al-Quran, semua itu ikhlas hanya kerana Allah Ta'ala. Apabila amalan itu didasarkan dengan ikhlas, maka ia akan mudah untuk kita kata ada kesan selepasnya. Apabila kita beribadah ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun Ramadan telah berlalu, kita masih lagi rasa nak beribadah. Sebab ibadah kita itu kerana Allah, ikhlas. Yang ketiga, itu yang terakhir, adalah ibadah kita mengikut segala panduan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ikut syariat. Niat betul, niat ikhlas, tapi cara tak betul, tak terima juga ibadat kita. Jadi kita kena ibadat kita ikhlas hanya kerana Allah dan ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 ikhlas kita boleh asuh dengan kita belajar ilmu akhlak, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu penyucian hati dan sebagainya. Tetapi 4 ikut syariat, nak tak nak kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Baru kita boleh tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Jadi dalam ibadah kita, dah bertahun-tahun kita puasa contoh kan, tengok kaifiatnya tak betul. Kan? Ataupun bertahun-tahun kita solat, tengok ada benda yang tak betul dalam solat kita. Tak terima lah. Sebab apa? Sebab caranya salah. Jadi perlu kita tekankan di awal-awal ibadah kita, kita jaga iman kita, kita jaga keikhlasan kita, dan kita kena jaga segala ibadah itu dilakukan mengikut peraturan-peraturan syariat yang betul. Jadi itulah penting kita belajar fiqh ni. Belajar fiqh ni supaya kita tahu apakah peraturan-peraturan, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Jadi itu fiqh, peraturan di dalam kita kata ibadah-ibadah yang berkait dengan fizikal ataupun berkait dengan perbuatan manusia. Jadi penting untuk kita beribadah selari ataupun mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Barulah ibadah itu diterima, dan apabila ibadah itu diterima, dia akan menjadi kesan kepada kehidupan kita, iaitu dengan menjadi akhlak yang baik. Orang yang beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia punya kesan pada akhlak dia, kita boleh nampak. Sebab tu orang yang pergi buat haji kan, pergi buat haji, sebelum pergi haji adalah perangai-perangai dia yang tak berapa nak elok kan. Pergi buat haji, balik pada haji tu Masya Allah, dia berubah 100%. Dia punya suka bantu orang, ibadah dia tak kira siang malam, dia punya konsisten istiqamah dia berubah betul. Jadi ini, para ulama kata ini tanda-tanda ibadahnya diterima Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab berlaku perubahan pada diri dia. Akhlak dia kita dapat lihat. Benda berkait dengan hati kita, hati dia kita tak tahu, cuma kita tengok pada fizikal dia ada perubahan. Dulu suka cakap benda tak elok, balik daripada buat haji, dia punya tahan tu kan, dia boleh tahan. Kalau nampak orang mula nak mengumpat orang lain, dia mula angkat buku dia, angkat, keluar daripada majlis tersebut. Jadi nampak dia punya kesedaran yang tinggi. Jadi begitu juga dengan ibadah di bulan Ramadan. Tanda ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila keluar daripada bulan Ramadan ada kesan daripada akhlak kita. Waktu bulan Ramadan bukan main sabar kita kan, jalan jam macam mana pun relax kan? Sabar kan? Boleh sabar. Ini masuk bulan Syawal balik kampung, jalan jam sikit, habis dia mencarut lah, dia up status, mengata tu, mengata ni, salahkan orang sana, salahkan orang sini. Sabar tu dah tak ada. Jadi nampak sangat puasa, dia punya sabar tu hanya di bulan Ramadan semata-mata, dan tidak ikhlas. Dan seolah-olah ibadah Ramadan di bulan Ramadan itu tidak memberi kesan kepada diri dia. Jadi kita kena pastikan apa yang kita dah buat di bulan Ramadan, jangan biarkan begitu saja. Bahkan pastikan ia kita bawa seterusnya, dan dia menjadi kita kata personality kita, akhlak kita, perwatakan kita. Dan kita harapkan tak lain tak bukan Allah Ta'ala menerimanya sebagai ibadah, dan
ganjaran pahala dan menghapuskan segala dosa kita. Baik, saya kira kita ambil kita sambung perbincangan kita di dalam kitab Al-Mu'tamad, membincangkan tentang hukum fiqh, dan kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab taharah. Bab taharah ni walaupun banyak kali kita dah bincang, masih lagi ada isu-isu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ini yang berkait dengan apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu tinggalkan. Jadi kita sedang bincangkan tentang berkenaan dengan najis. Najis-najis yang kita perlu tahu. Kalau orang tu tak tahu itu najis, dia bawa je dalam solat, habis. Bertahun-tahun bawa benda tu datang solat, rupa-rupanya benda tu najis. Jadi tak sah lah, sebab ibadah solat itu tidak boleh diturut serta dengan perkara-perkara yang najis. Jadi kita telah bincangkan 5 perkara. Kita masuk pada perkara yang ke-6. Saya sebut secara ringkas. Yang pertama adalah air kencing manusia ataupun haiwan. Itu confirm kita tahu najis. Yang kedua, darah yang mengalir. Darah yang mengalir contohnya pada sembelihan haiwan. Haiwan yang kita sembelih, maka darah yang mengalir pada tubuh badan dia itu dianggap najis. Kalau kena pada tubuh badan kita, maka dia dianggap najis, tak boleh dibawa solat. Dan ada pengecualian dia yang telah kita bincangkan, darah daripada binatang-binatang yang kecil sangat. Contohnya ada pada lalat, kan, ataupun nyamuk yang kita tak boleh nak lari dah, ataupun kuantitinya sangat sedikit, maka para ulama kata ia tetap najis tetapi ia dimaafkan. Dan di dalam hadis Nabi kecualikan dengan 2 jenis darah yang dikecualikan, iaitu ikan dan belalang. Ikan, walaupun ada darah pada ikan itu, dimaafkan kerana dia disebut di dalam hadis. Ini 2 bangkai yang dimaafkan, iaitu ikan dan belalang. Adapun jenis darah yang dimaafkan adalah hati dan limpa. Sebab tu hari ni kalau ditanya, boleh makan hati ayam kan? Itu darah kan? Boleh. Sebab apa? Sebab ada hadis yang mengecualikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangkai. Bangkai ini maksudnya binatang yang mati tidak dengan cara sembelihan, maka dia jadi bangkai. Walaupun haiwan itu halal dimakan, lembu halal dimakan, tapi tak melalui jalan sembelihan yang elok. Dilempang je lembu tu, jatuh pengsan, mati terus. So nak pergi lapar dia, nak pergi makan daging dia, tak boleh, haram. Kena lalui proses sembelihan. Baik, yang keempat adalah anggota tubuh yang terputus dari haiwan yang masih hidup. Ini pun Nabi nyatakan secara jelas, kalau binatang yang hidup, kita tiba-tiba pergi potong bahagian badan dia, kita nak makan. Kan, tengok kaki ni elok ni buat sup gearbox ni, kan, pergi potong sampai ke paha, buat sup gearbox. Lembu tu elok-elok hidup, tepang, kan. Jadi tak boleh dimanfaatkan ataupun dimakan sebab dia dianggap najis. Yang kelima, cecair ataupun minuman yang memabukkan ataupun arak lah. Arak menurut mazhab Syafi'i, dia dianggap sebagai najis aini. Najis aini ni maksudnya najis yang kalau kita sentuh memang kena basuh lah. Kan? Kena basuh. Kalau bawa masuk solat tak sah solat, melainkan kita dah basuh tangan yang terkena cecair ataupun najis tersebut. Baik, itu yang kelima. Yang keenam adalah anjing dan babi. Ini yang kita akan bincangkan. Anjing dan babi. Kedua-dua ini dianggap najis, dan dia special sikit, dia dianggap najis yang berat di dalam mazhab Syafi'i, disebut sebagai najis mughallazah. Najis dia ada 3 peringkat. Najis yang ringan, mukhaffafah, yang mana nak bersihkan najis mukhaffafah ini hanya dengan merenjiskan air sahaja, tak perlu dibasuh dengan air yang banyak. Contohnya kencing bayi yang lelaki yang kurang daripada 2 tahun, itu kita akan bincang nanti secara lebih detail. Kemudian mutawassithah, najis pertengahan, itu najis kebanyakan najis, air kencing manusia, air kencing binatang, bangkai dan sebagainya, itu dianggap mutawassithah, pertengahan. Najis yang berat, 2 ni, anjing dan babi, yang memerlukan kepada sertuan basuhan 7 kali. Salah satunya adalah dengan air tanah. Baik, di sini kata pengarang anjing dan babi, kedua-duanya adalah najis aini. Najis aini maksudnya fizikal, kita boleh nampak.
dan wajib menyucikan diri daripada kedua-duanya berpandukan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Hendaklah dibersihkan bekas makanan seseorang daripada kamu yang telah dijilat oleh anjing dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. 1 kali di antaranya ialah dengan menggunakan tanah, yakni air yang bercampur tanah. Jangan beli bahan air tanah tu dekat hujung pula. Yang kali ke-7 itu kita campur dengan air tanah. Habis. 6 kali sebelum tu dengan air biasa, yang last tu dengan air tanah. Habis berselerak tanah. Jadi seeloknya di awal-awal lah, sebab selepas tu kita nak bilas dengan air mutlak, air bersih. Jadi ini isunya apa? Isunya apabila anjing jilat kepada bekas makanan kamu, maka Nabi kata bersihkanlah ia dengan 7 kali basuhan tadi. Jadi ini dinamakan sertuan. Kalau orang kita kadang keliru, kita sebut itu samak. Kan? Kamu kata orang ni kena samak ni. Samak ni dia istilah lain. Samak ni adalah basuhan kepada kulit binatang. Itu panggil samak. Samak kulit. Panggil samak. Kalau basuh 7 kali namanya basuhan 7 kali, disebut sertuan. Baik. Jadi dalam hadis ini hanya sebut anjing. Kenapa kita anggap sekali khinzir kat situ ataupun babi kat situ? Kita tengok ada tak orang yang di sini. Hadis di atas menyatakan anjing adalah najis, manakala babi pula adalah sama seumpama anjing, bahkan lebih najis daripada anjing. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengqiyaskan, dipanggil qiyas aula. Dia kata kalaulah anjing tu dah mughallazah, kena basuh 7 kali, babi lagilah tu. Sebab tabiat, keadaan hidup dia, cara dia makan dan sebagainya, dia lagi kotor daripada anjing. Maka dengan qiyas itu dimasukkan sekali babi sama hukumnya dengan anjing. Jadi anjing dan babi termasuk dalam najis mughallazah, itu najis yang berat. Oleh itu bagi tujuan untuk menyucikannya daripada kedua haiwan tersebut, mestilah dengan membuat basuhan sebanyak 7 kali. 1 kali di antara basuhannya itu ialah dengan menggunakan air bercampur tanah. Berbeza dengan najis mukhaffafah, iaitu kencing kanak-kanak yang ringan, kanak-kanak lelaki yang masih belum makan dan minum melainkan mendapat susuan daripada ibunya. Ini syarat dia, kurang baby yang lelaki, baby boy yang kurang 2 tahun yang belum makan benda lain. Dia hanya menyusu ibunya sahaja, maka itu sahaja najis dia dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Jadi kalau dah lebih 2 tahun, tak jadi mutawassithah. Kalau dia dah makan makanan lain, ibu dia dah suap bubur, dah bagi makan jajan-jajan lain kan, dah tak boleh sebab dia dah makan benda lain. Kemudian kalau baby girl, bayi lelaki walaupun kurang daripada 2 tahun, tak dianggap mukhaffafah. Baby girl memang start daripada awal dia lahir, najis dia, kencing dia dianggap mutawassithah. Yang diberi kecualian ataupun dibezakan ini hanya bayi lelaki, kanak-kanak lelaki sahaja yang kurang daripada 2 tahun. Maka memadai untuk menyucinya dengan merenjiskan air pada tempat terkena najis tanpa mengalirkannya ataupun melalukan air di atasnya. Itu saya sebut tadi, ringan saja, maksudnya renjiskan air. Tujuannya apa? Supaya nak membezakan, maksudnya nak bagi nampak kesannya tak nampak sangat. Yang apabila kita tengok, ini bukan kencing ni, ini renjisan air. Jadi nak menghilangkan was-was itu sahaja. Sebab dia tak sama levelnya dengan kita kata kencing kanak-kanak yang dah melebihi 2 tahun. Kalau dah melebihi 2 tahun, dia dah jadi mutawassithah, maka cara nak bersihkan dia perlu dibasuh dengan air yang mengalir. Air yang mengalir tu maksudnya kalau rumah orang dulu-dulu kan, dia punya lantai dia tu dengan kayu, dia ada lubang-lubang tu kan, ada ruang air mengalir tu. Jadi kalau kanak-kanak tu kencing kat situ, tuang je air tu, so air tu jatuh daripada ruang celah-celah kayu tu. Jadi sekarang ni rumah flat atau rumah apartmen yang duduk kat atas, macam mana nak mengalir ke rumah orang bawah?
Jadi maksud mengalir di situ adalah apabila dia ambil air yang kuantiti agak banyak, dituang ke atas najis ataupun air kencing tadi tu. Kemudian kalau dia boleh tolak pergi ke tandas, dekat dengan tandas, okey, tolak ke tandas. Kalau tak boleh, maka dia kena guna kain untuk dilap. Maksudnya tuang supaya kawasan kencing itu dah kena semua dengan air. Kemudian dia ambil kain yang kering, lap. So kena buat beberapa kali lah. Jadi dia kena iktibar air itu mengalir dan dia dikeluarkan dengan kain tadi tu, kain yang bersih. Tapi kain tu apabila kita dah serapkan dia, dah pergi perah, kena basuh betul-betul kain tu, supaya kain tu dah bersih daripada air kencing tadi. Tak adalah tu angkat daripada tempat air kencing tu, pergi perah saja, tu datang letak balik, tak boleh. Apabila dah angkat, pergi perah, basuh dulu kain tu supaya kain tu bersih, baru datang balik untuk serapkan lagi air ataupun kesan air kencing tadi tu. Jadi itu cara alternatif lah. Kalau kita nak cari lubang, nak tolak turun ke bawah tu agak sukar untuk rumah sekarang ni. Jadi boleh keadaan itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, katanya annaha atat bi ibni laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahahu wa lam yaghsilhu. Satu peristiwa, Ummu Qais datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa seorang anak kecil, anak lelaki yang belum makan apa-apa selain daripada menyusu ibu dia. Maksudnya najis dia masih lagi mukhaffafah. Lalu bayi tersebut terkencing di atas pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda meminta sedikit air dan merenjiskan pada tempat yang terkena kencing bayi itu tanpa membasuhnya. Jadi ini kita mengikut panduan. Kalau ditanya kenapa nak kena beza-bezakan, kenapa tak tu, kami ikut Nabi. Kan dah ada dalil yang khusus yang jelas, maka kita ikutlah. InsyaAllah ibadah kita diterima, sebab kita ikut syariat yang betul, kita ikut peraturan yang betul. Tapi kalau ada kajian-kajian yang lain, kan nak kaji pula apa beza kencing wanita, kencing budak-budak lelaki dengan kencing budak-budak perempuan yang umurnya bawah 2 tahun ni, apa beza dia? Kalau nak kaji, kajilah. Kan hukum tetap hukum tetap begitu, takkan berubah. Selain dari najis anjing dan babi serta najis kanak-kanak kecil, terdapat najis mutawassithah. Tadi kita sebutlah, bersihnya dengan cara membasuhnya sebanyak sekali cucian. Kalau dah hilang dah memadai. Tidak disyaratkan mengulangi basuhan beberapa kali jika ain najis dapat dihilangkan dengan sekali basuhan. Yang penting hilang dia punya zat kesan tu. Kalau tuang sekali, pergi ambil tuala tadi perah, tengok masih lagi ada air kuning-kuning kat situ kan, tu masih lagi ada kesan. Jadi kena buat beberapa kali. Kalau sekali dah memadai, dah hilang, maka dah memadai. Tidak memadai dengan hanya merenjiskannya sahaja, namun ia tetap sama seperti membasuh air kencing manusia, najis binatang dan darah. Jadi najis mutawassithah ni samalah, seperti darah, bangkai dan sebagainya. Baik. Jadi itu berkenaan dengan najis yang ke-6, iaitu anjing dan babi. Baik, seterusnya cara menghilangkan dan menyucikan najis. Apabila kita dah kenal mana satu najis, mana satu bukan najis, macam mana nak menghilangkan, nak membersihkan alat-alat tertentu ataupun kawasan-kawasan tertentu yang terkena najis. Baik, najis aini seperti anjing, babi, bangkai, darah, air kencing, maksudnya najis yang kita boleh nampak secara fizikal, dan seumpamanya adalah tidak suci pada asalnya kecuali dalam 2 situasi. Iaitu maksudnya asalnya keadaan itu ataupun perkara tersebut najis, tetapi dalam keadaan tertentu kita boleh anggap dia tak najis. Dia dah diangkat status najis dia tu. Apa dia? Pertama, arak apabila dia bertukar menjadi cuka secara sendiri ataupun melalui pemprosesan. Namun sekiranya berubah menjadi cuka dengan cara menambahkan sesuatu ke dalamnya, maka ia tidak suci. Maka poin ringkasnya, arak najis. Kita sebut tadi kan, dia najis aini. Kalau terkena pada badan kita kena basuh, kalau tak basuh tak sah solat. Tetapi dalam keadaan apabila dibiarkan begitu ataupun ada proses-proses tertentu membuatkan arak tu
kembali jadi cuka. Maksudnya dia tak memabukkan. Dia dah hilang dah sifat dia memabukkan, maka air tersebut dianggap tidak lagi bernajis. Sebab Nabi sebut dalam hadis kullu muskirin khamr wa kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap perkara yang memabukkan ia adalah arak. Setiap arak hukumnya haram. Dia ada kait dia. Maksudnya arak ni kenapa haram? Sebab dia memabukkan. Sebab dia memabukkan. Jadi dalam keadaan ini, apabila dia berlaku satu proses yang mana proses itu menghilangkan illah dia, menghilangkan dia punya asbab pengharaman dia, iaitu memabukkan. Kan apabila dia dah tak jadi arak, dia dicuka, maka dia tak lagi memabukkan, maka dia dah hilang dah status najis dia. Maka kalau terkena pada pakaian kita, kita nak bawa solat pun tak ada masalah, boleh, sebab dia bukan lagi dianggap najis. Yang kedua adalah kulit binatang yang mati adalah bernajis. Ini basic asas dia adalah kulit binatang yang mati dianggap najis, ataupun kita kata bangkai lah. Kan? Lembu kena langgar dengan kereta, mati ke tepi jalan. Daging dia confirm lah kita tak boleh makan sebab dia bangkai. Nak ambil kulit dia lah. Kan? Kulit dia, macam-macam kita nak buat manfaat dengan kulit dia. Maka hukum dia ketika itu adalah najis. Tak boleh kita nak guna, nak bawa pergi solat, nak letak pada badan kita untuk ibadah-ibadah yang memerlukan kepada taharah. Tak boleh. Ia boleh dibersihkan menerusi cara menyamak. Ini disebut ni. Dengan cara samak. Nota kaki di sini dikata ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berkata bahawa kesemua kulit yang najis dengan sebab mati atau sebab lain seperti dengan sebab sembelihan bagi binatang daripada jenis yang tidak harus dimakan dagingnya, maka kulitnya menjadi bersih apabila disamak. Jadi gini, binatang yang boleh dimakan, binatang yang boleh dimakan contohnya lembu. Binatang yang tak boleh makan apa dia? Lembu boleh makan. Yang tak boleh makan, ular. Apa lagi? Binatang yang berbisa, binatang pemangsa, buaya. Dia tak boleh makan. Jadi boleh ke tak kita nak guna kulit buaya ni? Sekarang ni orang buat kulit buaya jadi beg duit kan? Jadi tali pinggang, jadi beg duit, jadi kasut tak? Ada ke tak orang buat? Yang saya tahu kulit buaya biasa orang buat beg duit. Jadi boleh ke tak kita nak guna beg duit tu, kita nak letak dalam poket, kita bawa dalam solat? Kan? Kaedahnya kalau binatang yang harus dimakan macam lembu tadi tu, kalau melalui proses sembelihan, maka dia mati tu dengan sembelihan, maka kulit dia boleh guna. Dianggap tidak najis. Tapi kalau mati kena langgar dengan kereta tadi, dia jadi bangkai. Apabila dah jadi bangkai, kita tak boleh nak manfaatkan, maksudnya dia dianggap najis, melainkan kita sama. Kan? Ambil isi memang tak boleh manfaat dah sebab dia dah jadi bangkai. Maka kita ambil kulit dia, kita samak. Maka kulit yang dah disamak tadi, lembu tadi yang dah disamak, boleh guna. Sebab dia dah disamak. Tinggal lagi isunya binatang yang tak boleh dimakan. Binatang yang tak boleh dimakan, sembelih sekalipun tak boleh makan juga. Kan, pergi sembelih buaya kan boleh makan kan? Sebab sembelih tak boleh, sebab dia dah memang binatang yang tak boleh dimakan. Tapi kulit dia masih lagi boleh diambil manfaat setelah disamak. Jadi kalau binatang yang tak boleh dimakan sekalipun, apabila disamak kulit dia, maka kulit dia dah dianggap status dia dah bertukar daripada najis kepada tidak najis. Ya. Kalau secara hukumnya, kalau confirm dia dah disamak, maka boleh guna. Sekarang ni kalau kita beli barang, tak adalah kita nak tanya dia ini dah samak apa belum kan? Kan? Jadi benda tu berada di dalam zon yang kita was-was, yang kita ragu-ragu. Maka ada satu hadis Nabi nyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggallah apa benda yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu tidak ragu-ragu. Kan, walaupun nak guna pakai boleh, tak ada masalah.
Tapi pastikan kita tak bawa solat, tu je. Sebab solat tak akan sah kalau kita bawa najis. Jadi kita ragu-ragu dengan tali pinggang tu kan. Boleh kalau nak pakai, nak bergaya untuk pakai di mana-mana kan. Tapi kalau time solat, ingat buka. Kalau kita was-was, kan, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi kita was-was dari sudut dia punya najis dan najis tu, maka kita jaga-jaga supaya tak bawa masuk ke dalam solat. Tapi kalau kita dah confirm dia memang dah melalui proses, tapi ada ke perlu kita baca artikel-artikel yang dibahaskan tentang kulit-kulit binatang yang tidak dimakan ini, contohnya macam buaya dan sebagainya, memang dia dah melalui proses pembersihan tu. Sebab kalau tak melalui proses sama, kita yang Islam ni kita panggil ad-damhu ataupun dibagh, proses sama. Sama itu prosesnya macam mana? Prosesnya adalah perlu diletakkan cecair tertentu. Mungkin ada yang diletakkan asid, ada yang letakkan cecair supaya hilang lendi-lendi itu. Apa benda? Kapur, pakai kapur kan, ditajam sikit supaya hilang dia punya lendi itu. Kalau tak hilang lendi itu, dia akan ada bau, dia akan ada yalah, maksudnya ada kuman dan sebagainya. Jadi kalau dah hilang bau tu, dah kering, basuh, dan hilang dia punya kesan-kesan yang kita gunakan cecair tersebut, basuh elok-elok, itu dah dianggap dibagh, dah dianggap sama. Jadi kaedah dibagh ini, kaedah sama ini, dia berbeza-beza mengikut keadaan. Kalau sekarang kita dah ada macam-macam chemical yang kita boleh guna untuk menghilangkan, itu dah dianggap sama. Jadi kalau hari ini kita tengok beg duit ni hari ini yang kita guna, memang tahu ini kulit buaya ni. Cuba kita tak tahu dia dah sama atau belum sama. Secara ringkas ni kita boleh nilai dari sudut tengok keadaan. Dia dah kering elok, dia tak ada bau, itu dah dianggap dibersihkan mengikut cara yang betul. Ada artikel dan ada ulama anggap begitu. Sebab dia dah melalui cara pembersihan. Walaupun tak mengikut cara yang kita tengok depan mata kita sendiri, macam kita tengok kita makan daging kan, kita makan ayam, kita rasa was-was ni, ayam ni semelih ke tak semelih ni? Tak adalah kita kena pergi cari, kena tengok ayam ni dia dah semelih baru kita boleh makan ni. Tak ada sampai tahap tu. Tapi ayam ni sebab dia ada satu kaedah yang memantau dia, iaitu dengan ada logo halal. Kan, kalau dia dah melalui proses yang ditentukan, ada logo halal, kita sebagai pengguna kita dah lega dah, kita boleh makan. Tapi tali pinggang, beg duit ni dia tak ada cap halal. Macam mana kita nak pastikan tu? Secara manualnya kita tengok, kalau dia dah bersih, dia tak ada bau, maka dia dah melalui proses dibasuh dengan elok, maka harus untuk digunakan. Tapi kaedah yang Nabi sebut tadi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, terpulang kepada kita. Kalau kita rasa masih lagi ragu-ragu, tengok dah elok dah kan, tapi masih lagi ragu-ragu, tak apa guna. Tapi waktu nak salat, letak tepi, kan? So pastikan tak pakai seluar yang longgar sangat lah. Buka tali pinggang waktu tu habis. Tak sah juga salat. Tak sah sebab seluar terlondeh. Kan? Sebab buka aurat. Baik. Jadi dua perkara ini, arak yang dah kembali kepada keadaan yang tak memabukkan, iaitu kepada cuka, kulit binatang yang dah disamak, maka kedua-duanya dah menjadi tidak bernajis. Apa hadisnya, apa sandarannya? Nabi kata, hala akhaztum ihabaha fadabartumuhu fantafa'tum bihi. Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya dan disamakkannya, iaitu dibersihkannya, agar kamu boleh menggunakannya. Ini adalah satu peristiwa. Nabi lalu satu tempat, Nabi tengok ada satu kambing, seekor kambing syah yang besar, mati di tepi jalan. Nabi tengok ada sebuah keluarga yang duduk tengok kat situ. Dia nampak macam confused. Satu family ini dia nak ambil manfaat daripada kambing tersebut, tapi macam tak berani. Mungkin dia tahu yang apabila kambing itu dah mati dalam keadaan tak disembelih, maka dia jadi najis, jadi bangkai. Maka apabila Nabi lalu, Nabi kata, kenapa kau ni yang sabda Nabi hala akhaztum ihaba, kenapa kamu tak ambil kulitnya dan kamu basuh elok-elok, kamu boleh manfaatkan kulitnya. Jadi ini perkataan Nabi yang mengharuskan kulit-kulit binatang yang dah jadi bangkai tapi boleh ambil manfaat dengan kaedah sama. Dan hadis lain Nabi nyatakan, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, mana-mana kulit yang disamak maka ia adalah bersih.
Kan apabila kita dah sama, dah bersihkan dia, maka dia dah jadi bersih, dia bukan lagi jadi najis, melainkan tadilah anjing dan babi. Oleh itu binatang yang mati dan telah disamak adalah suci secara zahir dan batin, serta harus dibawa dan digunakan di dalam solat. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Adapun adapun najis yang berbentuk cairan adalah lebih sukar menyucikannya. Ini disebabkan najis yang cair ataupun berlendir sukar untuk air sampai pada keseluruhan kawasannya lalu membersihkannya. Malahan najis yang berbentuk cairan ini tidak boleh ditanggalkan kotorannya dengan mudah kecuali dengan menggunakan air yang banyak. Tadi fizikal, maksudnya kulit kita boleh bersihkan, lendir-lendir itu boleh hilangkan. Tapi sekarang ni najis dalam bentuk cecair. Mungkin air arak, mungkin air kencing. Itu cara nak bersihkan tu memerlukan kepada air yang lebih banyak. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW mengenai seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak sapi, dan baginda mengarahkan, in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu. Jika tikus tadi jatuh kena pada ketulan minyak sapi ni, maksudnya dulu macam lemak, macam keju dulu kan, jubnih keju, jatuhnya tikus kena pada keju tersebut seketul. Maka Nabi kata sekiranya minyak itu beku, maksudnya dia masih dalam keadaan beku, buang bahagian tikus tersebut. Maksud tikus kena kat bahagian atas, buang bahagian atas, yang bawah tu boleh makan. Dan sekiranya minyak itu berada di sekelilingnya, maksudnya maksudnya tadi buang apa yang kena pada tikus dan buang yang kat tepi-tepi itu. Mungkin dia dah jatuh kat situ, dia berjalan pergi tempat lain, maka buang mana kawasan-kawasan itu saja. Jika minyak itu cair, kalau keju tadi itu cair, buangkanlah kesemuanya dan jangan kamu menghampirinya ataupun makan ataupun guna. Jadi kaedah ni kalau berkait dengan benda yang keras, maka buang bahagian tu. Kalau dia cair, kena masuk dalam minyak tersebut ataupun dalam keju tersebut, kesemuanya kena buang. Tak boleh dimanfaatkan. Sebab apa? Sebab dia cair, dia boleh mengalir. Apabila kena najis di atas tu, maka dia akan mengalir kepada keseluruhan cecair tersebut. Maka dia agak sukar untuk dihilangkan najis-najis yang berkait dengan cecair ini. Menurut satu pandangan, minyak yang terkena najis boleh dibersihkan menggunakan air dengan dikiaskan dengan pakaian yang terkena najis. Minyak tersebut boleh dibersihkan dengan mencurahkan air yang banyak ke atasnya sehingga najis tersebut terpisah dan tanggal daripadanya, dan bolehlah minyak tadi digunakan semula. Ini ada satu pandangan lah. Maksudnya kalaulah dia dah jadi minyak, dah cair, dah jadi minyak, ataupun dah cair, jatuh najis ke dalam tu, boleh lagi dibersihkan dengan cara dimasukkan air banyak-banyak. Sebab minyak kan dia tak akan bercampur dengan air. Jadi apabila dah ada letak air banyak, dibuang lapisan yang air itu, kemudian minyak tu masih lagi boleh diguna pakai. Itu satu pandangan lah. Minyak tersebut boleh dibersihkan dengan mencurahkan air. Itu tadi. Benda yang terkena najis memadai dibersihkan dengan hanya sekali basuhan menggunakan air mutlak. Basuhan itu sekadar mengalirkan air ke tempat yang terkena najis dan meratakan air hingga sampai ke tempat najis tersebut. Jadi ini cara untuk menghilangkan najis yang aini dan najis yang mutawassithah. Maksudnya najis yang pertengahan. Dijiruskan, dibasuhkan dengan air mutlak, dengan air yang mengalir ke tempat yang terkena najis dan meratakan air. Maksudnya pastikan kalau kata ada najis kawasan tu, buang dulu zat najis tersebut, alirkan air ke semua kawasan yang terkena najis tadi itu, hinggalah hilang kesan-kesan najis tersebut. Ini syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya ada banyak perbezaan. Kalau syariat yang terdahulu berkenaan dengan najis inilah khususnya. Kalau najis terkena pada pakaian, bukan kata basuh, potong terus.
Itu memang zaman dulu gitu. Zaman dulu gitu. Apabila kena najis pada pakaian, dah tak ada harapan dah. Kena potong. Tapi sekarang ni syariat Nabi Muhammad yang dibawa, yang kita amalkan pada hari ini, sangat-sangat banyak toleransi dan banyak benda yang memudahkan kita. Kena najis, boleh lagi. Pakaian itu boleh dipakai lagi dengan cara membersihkannya. Wajib juga membuang rasanya sekalipun sukar, kerana selagi rasanya masih wujud menunjukkan najis masih ada. Begitu juga diwajibkan juga berusaha menghilangkan warna dan bau. Dia ada 3 benda yang kita pernah sebut sebelum ni. Rasa, bau, warna. Boleh hilang ni, bau dia anggap najis tu dah tak ada. Sekiranya masih terdapat sedikit bau selepas dihilangkan najis tersebut, maka ia tidak memberi apa-apa mudarat. Maksudnya kadang bau, dia punya warna dah hilang, zat pun dah hilang, tapi bau masih lagi ada. Kan? Kencing kucing, dia kencingnya kat kasut kita, kencingnya kat pakaian kita kan, duk jemur-jemur dia kencing. Jadi basuh hilang dah, tak ada dah nampak kesan-kesan tu, tapi bau masih lagi ada. Kan? Jadi ini dimaafkan, masih lagi boleh digunakan untuk solat. Tapi pastikan kaedah itu betul. Maksudnya kita basuh tu dengan kaedah mengalirkan air keluar daripada pakaian tersebut. Dan dulu pernah jadi isu tentang mesin basuh tu kan. Mesin basuh yang auto dululah. Kalau sekarang ni mesin basuh yang auto tu dah dimodify. Mesra hukum kan, mesra syariah. Berseluruh fiqah kan. Sebab dia ada beberapa kali air keluar daripada mesin tu. Jadi keluar air yang pertama itu dah kita kata mengeluarkan najis tu. Kalau dulu masuk air pusing sekali dengan sabun semua, habis keluar habis. Kan, jadi najis itu masih lagi ada kat dalam tu. Jadi kalau beberapa kali basuhan, masuk air yang baru keluar, masuk air yang baru keluar, maka itu dah dianggap basuhan yang patuh syariah lah, yang bersih. Jadi kalau nak lebih selamat, pakaian-pakaian yang ada najis ni kita bersihkan siap-siap sebelum dimasukkan dalam mesin basuh. Ini lebih yakin. Dan kalau kena kencing, basuh siap-siap, rendam ataupun beras siap-siap dan masukkan dalam mesin basuh, itu lagi meyakinkanlah. Contohnya bau darah ataupun bau arak yang sedikit selepas dibersihkan kerana kesukaran untuk menghilangkannya. Jadi boleh, tak ada masalah. Jika bau dan warna najis tersebut masih lagi tidak hilang ataupun tanggal, maka benda yang terkena najis itu masih lagi tidak suci. Maksudnya tadi kalau hilang warna, yang tinggalnya hanya bau. Ini bau tak hilang, warna pun masih lagi ada, maka itu masih lagi dianggap tidak suci lagi. Tidak disyaratkan menekan ataupun menggosok tempat yang terkena najis tersebut bagi menghilangkan menurut pandangan yang paling asah. Malahan disunatkan menggunakan sabun ataupun bahan pencuci lain bagi menghilangkan najis. Bahkan turut digalakkan juga membasuh tempat terkena najis dengan basuhan kali kedua, ketiga meskipun telah bersih pada basuhan kali pertama. Ini dah ada sabun, kadang isu bau tu dah boleh diselesaikan. Sebab apa? Dah tak bau dah darah, dah tak bau dah air kencing kucing, bau sabun. Sudah menghilangkan kita punya keraguan. Jadi basuhan kedua, ketiga walaupun dah hilang zat, dah hilang bau, basuhan kali kedua, ketiga itu dianggap sebagai basuhan yang sunat. Tidak disyaratkan berniat dalam menghilangkan najis aini. Maksudnya basuh, sekadar basuh saja, tak perlu kita nak niat secara khusus. Hal ini berbeza dengan mengangkat hadas. Kalau kita mandi wajib, kita sunat itu kita mandi sunat ataupun kita berwudu, itu perlu kepada niat. Tapi basuh tempat-tempat yang najis tak perlu kepada niat yang khusus. Bahkan disunatkan bersegera dan tidak bertangguh dalam menghilangkan najis tersebut. Sekiranya air yang terkena najis kadarnya 2 kolah ataupun lebih, maka air tersebut tidak bernajis kecuali ia telah berubah salah satu sifat. Ini kita akan bincang pada siri akan datang sebab dia berkait dengan perubahan air apabila terkena najis. Ini perbincangan yang agak detail.
kita simpan untuk bincang pada siri akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.